fahaman usul untuk kita berbincang pada hari ini. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat frasa tindakan guru di sekolah. Pertama, tindakan menurut PRPM adalah langkah yang diambil. Namun, secara konseptualnya, tindakan guru di sekolah ini adalah apa-apa tindakan fizikal yang menyebabkan satu kesan fizikal ataupun mental kepada murid di sekolah yang telah dilakukan oleh guru, tuan-tuan dan puan-puan. Namun, pada hari ini kita perlu faham tindakan guru di sekolah ini dikawal di bawah satu perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah unit disiplin KPM, iaitu ada bentuk-bentuk hukuman yang dilarang, iaitu yang pertama, hukuman terhadap fizikal seperti berdiri lama di tengah panas, lari keliling padang, berdiri lama dalam atau luar bilik darjah, memukul diri sendiri ataupun sesama sendiri adalah dilarang sama sekali. Dan banyak lagi di bawah list ini. Dan yang kedua adalah hukuman terhadap mental dan emosi, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu seperti gunting rambut, berdiri membuat latihan, berleter, gantung tulisan di badan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Namun kita perlu faham pada hari ini, tindakan yang kita ingin ceritakan akan dilanjutkan secara lebih lanjut sebentar nanti. Terlebih dahulu, kita lihat apa sebenarnya keadaan tidak wajar pada hari ini yang kita ingin bincangkan. Wajar menurut PRPM adalah sebagaimana yang sepatutnya. Maka tidak wajar adalah tidak sebagaimana yang sepatutnya dikawal oleh kerajaan ataupun mana-mana entiti untuk mengawal tindakan guru di sekolah. Tindakan yang kita ingin bincangkan adalah selain daripada tindakan yang disenaraikan ataupun yang saya diceritakan tadi, adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan kecederaan nyata dan juga kecederaan mental yang diberikan kepada murid-murid, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat status quo semasa pada hari ini. Status quo semasa yang pertama saya telah ceritakan tadi. Ada tindakan ataupun hukuman yang dilarang menurut perkeliling KPM di bawah unit disiplin KPM. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tatkala guru memberikan tindakan yang melanggar undang-undang ataupun menyebabkan kecederaan fizikal, mental ataupun emosi kepada murid, mereka ini sudah tentu akan diberikan tindakan, tuan-tuan dan puan-puan. Namun kewajaran yang tidak wajar kami katakan pada hari ini adalah sebenarnya tindakan-tindakan guru yang bersebab dan mengikut perkeliling yang dikeluarkan oleh KPM. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, misalnya, pada hari ini, murid tersebut tidak menyiapkan kerja sekolah. Denda yang diberikan oleh guru adalah stay back ataupun tunggu selepas sekolah untuk menyiapkan kerja sekolah sampailah pelajar itu menyiapkan kerja sekolah yang diberi. Itulah tindakan yang kami terima, yang kami kata tidak wajar dikawal. Fakta kes, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin pada realiti mengetahui ada ibu bapa yang mengekang untuk guru mengawal anak mereka untuk menyiapkan kerja sekolah mereka dan anak-anak mereka ini dimanjakan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka untuk membuktikan perkara ini, rasional kami akan melihatkan kepada kesan dan respon yang akan berlaku. Hujah kami akan bergerak bercerita tentang kesan dan respon pemegang taruh. Yang pertama, saya akan cerita perspektif guru dan yang kedua saya akan bercerita tentang perspektif pelajar. Dan matlamat akhir perdebatan pada hari ini adalah semata-mata untuk membentuk disiplin pelajar, tuan-tuan dan puan-puan. Dan beban bukti saya tinggalkan kepada pembangkang. Pembangkang perlu tunjukkan kewajaran untuk mengawal tindakan guru yang kami ceritakan di sekolah boleh membentuk disiplin pelajar. Dan yang kedua, jaminan kalaulah tindakan bersebab yang kami ceritakan ini akan dikekang, akan membantu untuk membentuk disiplin pelajar. Sebelum saya bergerak kepada hujah, silakan Datuk. Muhammad, tentang stay back itu sebenarnya dah ada pun dalam perkeliling di dalam akta tentang tindakan guru. Jadi masalahnya sekarang, maksudnya anda nak berbincang tentang perkeliling yang sedia ada lah kan? Datuk, kami bercerita tentang tindakan yang bersebab oleh guru. Maksudnya, tak kala tindakan bersebab ini, tindakan bersebab yang tidak menyebabkan kecacatan ataupun kecederaan emosi, fizikal dan mental kepada murid hadirin sekalian. Itu yang kita ingin bincangkan. Anda kena ingat 3 perkara tersebut. Baiklah, terus kepada hujah saya yang pertama, iaitu kesan dan respon kepada guru, tuan-tuan dan puan-puan. Kesan, apabila kita
meletakkan kekangan kita menyekat tindakan guru ini di sekolah seperti yang saya telah ceritakan tadi. Contoh lain yang saya boleh dekatkan kepada anda, misalnya kalaulah pada hari ini guru ini diberikan mandat sebagai guru disiplin tuan-tuan dan puan-puan, tiada cara lain lagi selain mendenda murid-murid untuk melakukan sesuatu disebabkan kesalahan mereka. Saya tunjukkan kepada anda satu teori, misalnya teori Pavlov tuan-tuan dan puan-puan, yang mana teori Pavlov ini berkisarkan tentang apabila ada satu rangsangan yang telah diberikan secara berulang dan akhirnya seseorang itu akan tidak melakukan lagi perkara ataupun akan melakukan perkara disebabkan rangsangan tersebut. Maka kesan kalau kita mengekang tindakan guru di sekolah ini, perkara untuk membentuk disiplin pelajar ini akan tersekat dan respon kepada guru dia akhirnya kalaulah kita asyik kekang segala-galanya tindakan guru ini, akhirnya guru tidak ada semangat ataupun tidak ada satu keadaan untuk membentuk disiplin pelajar. Akhirnya kita lihat disiplin pelajar tidak dapat dibentuk seperti mana yang kita mahukan dan akhirnya rakyat-rakyat di Malaysia tidak akan mempunyai jati diri yang jitu untuk menjadi seseorang yang berdisiplin dan baik pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Mohon untuk terus mencadang usul. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, kita tahu dalam situasi pendidikan pada hari ini telah pun melahirkan ramai orang yang telah pun berjaya daripada pendidikan sedia ada sebabnya daripada kawalan-kawalan yang telah pun diberikan kepada guru-guru melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Selaku yang pertama di meja pembangkang pada hari ini, dengan usul perdebatan masih lagi sama. Dewan ini percaya tindakan guru di sekolah tidak wajar dikawal. Tuan-tuan dan puan-puan, tentang tindakan guru pada hari ini, tentang apa yang diceritakan oleh Dato' Aiman, saya tidak ada masalah. Namun, pada frasa tidak wajar dikawal pada hari ini, sangatlah pelik daripada Dato' Aiman. Saya boleh rumuskan daripada penceritaan beliau yang cuba untuk mengaitkan tentang perkeliling dan tindakan yang mengatakan tentang stay back dan sebagainya, isu tentang stay back dan sebagainya adalah satu keadaan yang mereka kata tidak wajar dikawal apabila guru ini memberikan satu denda untuk seorang pelajar apabila tidak dapat menyiapkan kerja sekolah. Mereka ini perlu duduk untuk siapkan kerja sekolah. Perkara ini tidak wajar dikawal. Dan sebab itu, saya tanyakan, perkara ini sebenarnya sudah pun termaktub dalam perkeliling. Jadi apakah justifikasi untuk kepada tidak wajar dikawal? Perkara ini tidak jelaskan dan saya tuntut yang kedua untuk jelaskan semula. Yang kedua pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita dengar betul-betul Dato' Aiman bercerita tentang keadaan stay back pada hari ini, katanya ia tidak menjejaskan kepada hukuman fizikal, mental dan juga emosi. Tuan-tuan, ini adalah satu tafsiran yang salah sebab apabila seorang pelajar yang sahaja didenda dengan 30 orang pelajar yang lain, 29 orang pelajar boleh balik tapi beliau seorang tidak boleh balik, itulah sebenarnya dalam keadaan kita secara tidak langsung memberikan denda kepada mental dan juga emosi secara tidak langsung pada hari ini yang telah pun bercanggah dengan perkeliling yang telah diceritakan oleh Dato' Aiman tadi. Disebabkan perkara hari ini tuan-tuan dan puan-puan, masalah di perwakilan kerajaan yang mereka tidak melihat satu lingkup pendidikan yang luas pada hari ini. Sedangkan dalam tindakan-tindakan yang wajar dikawal yang tidak wajar dikawal pada hari ini, saya boleh tambah baik sedikit kes perdebatan pada hari ini. Bagaimana tahu ataupun tidak,
dalam kita mendepani pendidikan yang era baharu pada hari ini, kita ada satu benda ataupun perkeliling ikhtisas nilai dan etika dalam media sosial, dan perkara ini tidak langsung diceritakan oleh Dato' Aiman, dan saya kira perkara ini penting kerana dalam keadaan semasa pendidikan pada hari ini, adanya pendidikan yang berlaku secara tak langsung dan ada pendidikan yang berlaku dengan menggunakan alat-alat bantuan peranti hari ini. Jadi saya mohon untuk kerajaan dan juga pembangkang, di masa sama kita bercerita tentang berkeliling, kita tambah dengan penceritaan kepada bagaimana dalam nilai dan etika terhadap media sosial, kalangan guru dan juga pelajar. Dan ini saya tuntut juga yang kedua untuk bercerita tentang perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Justru disebabkan kes pada hari ini di perwakilan pembangkang, saya akan bersemuka dengan kes dengan beban bukti. Apakah kewajaran pada hari ini untuk meletakkan pada hari ini, saya akan tunjuk bagaimana kita wajar untuk mengawal pada hari ini melihatkan kepada keadaan semasa, hadirin sekalian. Baiklah, sebelum kepada penghujahan, silakan satu. Datuk, apa yang anda bawa, anda lah yang cerita. Yang kedua, sekarang ini dalam membentuk disiplin pelajar, kalau kita tidak memberikan satu denda atau tindakan kepada pelajar, macam mana kita nak bentuk disiplin pelajar? Komentar? Yang pertama pada hari ini, kalau pada hari ini, kalau anda kata tidak wajar dikawal dengan denda dan sebagainya pada hari ini, kalau kata tidak wajar dikawal dengan denda tidak diberikan, maksudnya pada hari ini pelajar tidaklah dapat dibentuk. Yang kedua, yang pertama tentang soalan anda, apa yang saya bawa, sepatutnya perkara ini perlu di-extend dan dibawakan lagi dalam ikut pendidikan semasa, dan anda ini menunjukkan satu sifat yang selektif. Baiklah, selesai menjawab, saya terus pergi kepada kewajaran dalam kita mengawal tindakan guru melihatkan kepada keadaan semasa, hadirin sekalian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dalam situasi pendidikan pada hari ini, kita dapat lihat bagaimana guru yang bertindak bukan sahaja tindakannya ini kepada pelajar semata-mata. Kita perlu lihat bagaimana seorang guru yang telah pun diamanah untuk mengajar pada hari ini, pemegang-pemegang taruh lain juga adalah yang terlibat. Contohnya bagaimana waris yang menghantar anak itu kepada guru. Seterusnya, organisasi yang terlibat dalam menjaga pentadbiran guru-guru dalam pendidikan tersebut. Namun, dalam keadaan pada hari ini, etika, nilai dan juga apakah keliling yang diberikan adalah merupakan satu ikatan kepada guru tersebut untuk memastikan pada hari ini bagaimana proses pendidikan dan juga bagaimana keadaan pengajaran dan pembelajaran itu berlaku secara tidak berlaku dalam keadaan yang baik. Justru disebabkan kawalan terhadap pendidikan pada hari ini, kawalan terhadap pendidikan ini perlu berlaku, disebabkan itulah adanya kewajaran untuk kita mengawal tindakan-tindakan guru pada hari ini. Saya boleh tunjukkan satu contoh mudah seperti mana yang diminta oleh Dato' Aiman tentang keadaan apa yang saya nak bawa, saya akan ceritakan. Baiklah, saya ceritakan bagaimana dalam keadaan sosial media, etika-etika yang telah pun diberikan pada guru terhadap penggunaan sosial media. Perkara hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, tahu atau tidak, isu yang tular beberapa tahun lepas tentang bagaimana seorang pelajar yang mengadu kepada ibu bapanya masalah beliau malu untuk datang ke sekolah disebabkan ada ejekan-ejekan daripada kawan. Namun setelah datang ke sekolah, beliau menceritakan kepada guru tersebut. Beliau cerita kawannya memanggil beliau dengan menamakan diri beliau sebagai burger, dan keadaan itu menimbulkan satu jenaka kepada guru, dan guru itu mengambil gambar pelajar tersebut dan menguploadnya ke sosial media, dan secara tidak langsung dalam keadaan pada hari ini guru itu meluahkan dan akhir sekali menerima tempias dan komen-komen daripada netizen pada hari ini dalam nilai dan etika pada hari ini. Dan disebabkan perkara inilah keadaan di mana tindakan guru pada hari ini dalam kita melihat kewajaran untuk kita mengawal, perkara itulah yang perlu kita kawal guru-guru ini, terutamanya melihat dalam keadaan perkeliling terhadap penggunaan sosial media, tentang keadaan bagaimana tindakan terhadap fizikal dan emosi. Perkara itu telah pun berlaku dengan keadaan dan adanya tindakan-tindakan jika guru menyalahi perkara tersebut. Dan saya kira tindakan perkeliling semasa yang sebelum ini diceritakan tidak ada masalah. Justru buktilah bahawa ini adanya kewajaran dalam kita memberikan tindakan kepada guru. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan buat sahabat-sahabat yang berada dalam Dewan Persidangan pada hari ini. Usul kita masih sama. Dewan ini percaya tindakan guru di sekolah tidak wajar disekat. Sidang hadirin sekalian, selaku yang kedua, saya akan terus respon kepada apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi. Yang pertama, beliau menyoalkan kepada kami apakah sebenarnya perkara yang tidak wajar dikawal sidang hadirin sekalian. Sedangkan tadi, Saudara Aiman telah pun menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya kami telah nyatakan tindakan guru yang tidak wajar dikawal ini adalah tindakan yang diberikan secara bersebab iaitu untuk membentuk disiplin pelajar dan selagi mana ianya mematuhi perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu tidak memberikan kesan kekal terhadap emosi, fizikal dan juga mental, itulah kami katakan sebagai tindakan guru yang tidak wajar dikawal sidang hadirin sekalian. Itu yang pertama, menjawab persoalan Saudara Khairul sebentar tadi. Yang kedua, Yang Berhormat, jika kita dengarkan sebentar tadi, Saudara Khairul berceritakan tentang etika di media sosial sudah hadirin sekalian. Sedangkan saya rasa Saudara Khairul pada hari ini telah pun tersalah Dewan Persidangan kerana apa pada hari ini kita ingin bercerita tindakan guru di sekolah. Ya, kita tidak nafikan bagaimana adanya etika-etika yang perlu dipatuhi oleh guru-guru di di media sosial juga, tetapi kita perlu lihat juga bagaimana sebenarnya itu bukanlah usul yang ingin kita bincangkan pada hari ini sidang harian sekalian. Selesai yang kedua. Seterusnya, kita lihat yang ketiga. Setelah awal bangkitnya Saudara Khairul sebentar tadi, beliau tidak pernah pun menjawab tuntutan yang telah pun diberikan oleh Saudara Aiman, di mana kami telah pun meminta supaya pihak pembangkang pada hari ini untuk menjawab sekiranya disiplin pelajar tidak dibentuk, sekiranya disiplin pelajar dapat dibentuk tanpa tindakan guru seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Namun, Saudara Khairul tidak pernah pun jelaskan bagaimana sekiranya tindakan guru dikawal, disiplin pelajar tetap dapat dibentuk sidang harian sekalian. Sebab kami tetapkan matlamat pada hari ini iaitu untuk membentuk disiplin pelajar, tindakan guru di sekolah tidak wajar dikawal sidang harian sekalian. Jadi terus kepada hujah yang kedua di meja kerajaan pada hari ini. Sebelum itu silakan Izzuan Luan. Setuju atau tidak, dalam kita mengawal pun sebenarnya masih lagi boleh membentuk disiplin dan itulah kewajarannya. Respon? Yang Berhormat, sebab itulah kami katakan tindakan guru tidak wajar dikawal sidang hadirin sekalian. Sebab apa? Kalau kita berikan kawalan terhadap tindakan-tindakan guru ini secara terus, iaitu sekiranya guru ini tidak boleh langsung memberikan hukuman terhadap pelajar yang melakukan masalah-masalah disiplin, maka kita akan lihat bagaimana disiplin pelajar ini tidak dapat dibentuk dan tingkah laku pelajar yang negatif itu tidak dapat ditambah baik sidang hadirin sekalian. Maka apa yang kita lihat, pendidikan yang akan berlaku hanya berlaku pada atas dasar teori sahaja, yang mana guru menyampaikan teori kepada pelajar di sekolah, seterusnya pelajar pulang. Namun, sekiranya kita lihat daripada segi insaniahnya, pelajar-pelajar tidak akan terima apa-apa sekiranya mereka hadir ke sekolah dalam keadaan dalam keadaan guru tidak dibenarkan untuk memberikan apa-apa tindakan kepada pelajar sidang harian sekalian. Terus kepada hujah yang kedua di meja pembangkang pada hari ini. Dalam hujah ini, saya akan tunjukkan bagaimana adanya kesan dan juga respon daripada murid hasil daripada tindakan guru ini sidang harian sekalian. Kita akan lihat sebenarnya daripada teori pembelajaran. Saya yakin Saudara Khairul juga tahu tentang teori yang telah pun kita belajar dalam kelas, di mana adanya hukuman yang diberikan dalam kelas merupakan satu daripada usaha untuk membaiki tingkah laku pelajar sidang hadirin sekalian. Hasil daripada kajian ahli psikologi menunjukkan bahawa hukuman ataupun tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam bilik darjah ini adalah satu daripada cara untuk membantu mengawal persekitaran bilik darjah itu sendiri. Dan kita lihat adanya tindakan guru ini akan membantu memastikan persekitaran kelas berada dalam keadaan kondusif dan selesa supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kita lihat sebenarnya apa sebenarnya kesan sekiranya keadaan kelas ini tidak dapat dikawal ataupun tindakan guru ini
tindakan guru ini tidak dapat berlaku dalam kelas. Kita lihat bagaimana. Pertama, tingkah laku pelajar itu tidak dapat ditambah baik sidang harian sekalian. Contoh yang begitu mudah, sekiranya ada pelajar yang bermain-main dan tidak fokus dalam kelas, tapi guru disekat daripada memberikan teguran ataupun hukuman kepada pelajar-pelajar ini, maka tingkah laku negatif ini akan kekal. Kesannya, Yang Berhormat, bukannya hanya kepada pelajar tersebut, tapi juga kepada pelajar-pelajar lain. Ya, itulah kesan yang lebih buruk. Yang mana pelajar yang tidak terlibat, pelajar yang berdisiplin juga akan terkesan dan terganggu daripada keadaan pelajar-pelajar yang tidak berdisiplin ini sidang harian sekalian. Itu adalah masalah yang kita lihat. Jadi sekiranya kita terus analisis, sekiranya kita nilai apakah yang akan berlaku, sekiranya perkara ini berterusan, maka rasa hormat para pelajar kepada guru juga akan luntur sidang harian sekalian. Buktinya, kita lihat dalam akhbar Cosmo 25 November 2021, baru-baru ini, kita lihat adanya guru yang sudah pun mula untuk meluahkan rasa kecewa terhadap murid yang memberikan respon yang tidak sopan ketika disoal tentang kerja rumah yang diberikan secara atas talian kepada mereka sidang harian sekalian. Jadi, perkara ini sudah pun berlaku dalam keadaan kita dalam keadaan kita tidak mengawal tindakan guru ini pun, masalah guru kurang hormat kepada murid ini kita tidak dapat atasi, maka sekiranya tindakan guru itu kita kawal, kita akan lihat bagaimana generasi pada masa akan datang akan lebih teruk daripada generasi pada masa kini sidang harian sekalian. Dan matlamat kita untuk membentuk pelajar yang disiplin akan terkubur begitu sahaja, dan kita akan lihat bagaimana matlamat kita pada hari ini tidak akan dapat dicapai. Jadi, mohon usul untuk terus diterima Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Waalaikumsalam. Usul Dewan ini dipercayai tindakan guru di sekolah tidak wajar dikawal. Rasa senang ke rasa susah? Lat-lat. Macam mana? Dia tahan. Manja-manja. Sepatutnya senang, tapi macam susah cik. Kan bila dah bentang dah cerita tu macam macam tu. Dia macam, kalau kira kan usul ni sepatutnya macam simple je. Dia memang satu kes yang kita nampak berlaku sekarang kan. Memang tengah hot, terutama dekat media sosial lah. So macam cuma bila saya dengar apa yang korang cerita, dia macam tak ada apa yang berlaku sekarang ni sangat. Macam kita expect akan boleh relate lah banyak benda. Sebab selalu tengok dekat Facebook, Instagram semua tu kan. Tapi macam elemen-elemen tu macam tak ada dalam pembentangan hujah konsep semua tadi. Apa yang Mancat buka tadi adalah berkenaan dengan hukuman yang diberikan oleh guru untuk dia nak kawal lah, kiranya nak kawal dari segi disiplin dan sebagainya. Dan apa yang tidak patut untuk dikawal itu adalah selain daripada yang diceritakan dalam perkeliling dan yang boleh untuk memberi kesan ataupun kecederaan. Saya rasa kat sini sebenarnya satu benda je yang satu perkataan yang terus boleh direct orang boleh faham adalah guna saja perkataan hukuman. Saya tadi banyak sebut pasal tindakan. Dia macam seolah-olah menunjukkan tindakan cikgu tu yang bukan berbentuk hukuman. Saya dengar tadi, kebanyakannya adalah tentang hukuman. Macam kiranya bila budak tu buat masalah, so kita macam bagi hukuman lah, sama ada suruh stay back ke ataupun suruh mungkin membebel ke apa ke. Membebel sebenarnya masih boleh kan, rasa tak ada dalam perkeliling pun sebenarnya kan. Dia nak jawab? Boleh. So macam sebut je terus hukuman. Apa yang tidak patut dikawal adalah bentuk hukuman guru kepada budak-budak tu selain daripada yang boleh untuk memberikan kesan fizikal dan mental macam tu lah. So macam tu. Tu satu. Yang kedua, tadi macam tak ada isu.
Dalam pembentangan konsep lebih kepada definisi konseptual dan banyak macam cuba nak explain maksud tidak wajar itu adalah kepada tindakan yang macam mana. Saya So, lupa nak sebut. Ya mm, Allah. so saya macam nak cari-cari mana isu dia yang saya nak kita nak pegang. Sebab biasanya isu ni of course kita tahu memang penting kan. So kenapa dia penting adalah sebab bila kita tengah cuba nak fikirkan apa-apa perkara lain yang cuba untuk diceritakan, kita akan reflect balik kepada isu yang dibawa. Satu penting adanya isu ini. Kemudian dari segi keadaan semasa ini, ada tak apa-apa tindakan yang diberikan kepada cikgu-cikgu kalau dia bagi satu hukuman yang sebenarnya memang berniat untuk mendidik dan dia tiada dalam perkeliling itu, tetapi tiba-tiba dia ambil tindakan. Sebab tadi saya tak nampak macam apa kewajaran apa yang berlaku sekarang ni sampaikan kita perlu untuk kata kita tak perlu untuk kawal pun. So macam tadi tak tahu sekarang dekat Malaysia jadi macam mana sebenarnya. Adakah kita memang ada kawalan ke apa ke yang sampaikan orang tak boleh nak, cikgu-cikgu ni memang tak berani langsung ambil apa-apa tindakan. So tadi kat situ lah dia macam agak kekurangnya dekat situ. Dari segi pecahan rasional dari segi rasional dan pembahagian hujah kepada kesan dan respon pembagian taruh guru dan pelajar, okey. Kemudian dari segi guru tentang Pavlov, okey, tak salah. Ni okey. Cuma macam agak simple je lah cerita tadi sebab dah petang kan dan benda ni pun macam senang faham. So, okey je. Kiranya macam kalau kata dalam pembukaan konsep tu kita sebut pasal guru, isunya guru sekarang ni takut nak bagi tindakan sebab adanya ibu bapa yang terlalu mengawal lah. Kan isu ke kan? Itu boleh juga. Macam memang ada sebut sikit tadi tapi dia macam tak nampak sangat. Dia punya tu pun boleh jadi isu jugalah. Macam tadi ada sebut pasal ada ibu bapa yang kawal macam terlalu memanjakan budak-budak tu. Tapi dia tak nampak penceritaan tu lah. Cara cerita tu tak nampakkan besarnya sampai keadaan kawal itu adalah satu perkara yang menjadi masalah sekarang ni. Untuk KP, Khairul peraturan STEPED dah ada dalam perkeliling. Betul lah? STEPED ni ada dalam perkeliling Dalam STEPED tu saya pernah baca sekali hari tu kan, macam tak boleh denda untuk tinggal. Maksudnya macam rehat ke apa tak boleh denda untuk duduk sebab tak siap di sekolah. Macam tu lah. Ada okey. Korang cikgu-cikgu of course kena lagi tahulah pasal benda ni kan, Wani dengan Khairul. Cadangan Khairul pasal etika di media sosial itu menarik. Bukan hukuman. Apa maksud? Tak Kak Zati, saya jawab Wani punya chat. Ya Allah. Sorry. Okay. Apa tadi? Yang pasal cadangan Khairul tentang kita nak kawal dari segi etika dalam media sosial, itu menarik dan saya setuju. Cuma macam yang Wani cakap lah, dia tak match dengan usul kita hari ni. Sebab dalam ni pun memang dia sebut tindakan guru di sekolah tidak wajar dikawal. So macam dia boleh kalau kerajaan buka skop tu. So macam tadi Khairul pun tak ada cubaan untuk dia ada cubaan nak tarik lah supaya boleh dilinkkan kepada etika media sosial tu kan. Cuma macam kurang sikit tadi. So kes kerajaan memang dia skop dia hanya kepada hukuman tu saja. Hukuman cikgu tu kepada budak tu. Bukanlah tindakan dia yang lain-lain daripada tu. Sebab tu saya kata pentingnya untuk kerajaan mention terus hukuman, bukan tindakan. Dia akan lebih jelas.
dan media sosial malu. So sebab yang lain-lain ni dari segi hujah dia pun sebab memang dia cuba nak bawa pasal etika media sosial tu. So masalah dia cuma dia tak match dengan usul dan juga kes kerajaan. Tapi dari segi idea penceritaan tu bagi saya okey. Untuk TPM, dia jawab balik apa perkara yang tidak wajar dikawal, etika media sosial, okey, dasar okey. Kemudian kesan kepada pelajar, kesan bukan kepada yang masalah je tapi yang tak buat masalah pun kena juga. Okey. Dari segi penceritaan ni pun macam okey, dia simple dan boleh untuk faham. Contoh dia pun bagi viral respon yang ada budak respon bila cikgu tanya tak siap pergi sekolah kan. So yang ni macam bagi saya antara contoh-contoh yang perlu untuk dimasukkan dan diperbanyakkan. Supaya kita akan lebih familiar kepada terutamanya bila petang-petang ni, kalau usul-usul yang macam ni, yang juri-juri pun dah letih, dia akan lagi senang nak faham kalau kita masukkan contoh-contoh yang dia macam oh betul. Dia akan senang relate macam tu. So itu je lah kot. So usul ni pun macam tak adalah susah sangat dan korang pun macam faham apa masalah masing-masing kan. Ada nak tanya? Ada Kak Zati tanya. Kai dulu. Okay, cool lah. Tadi macam etika kat sekolah tu kan, mungkin tak saya macam nak tarik nilai dan etika sebab sekarang kan sekolah dah membenarkan bawa gadget apa semua tu kan. So kata-kata kita kewajaran itu perlu diletakkan juga kepada etika sebab kita tahu etika bila dah masing-masing boleh bawa phone, pelajar perlu ada pelajar ada etika dia dan guru juga ada etika dia bila dia bawa phone dalam pembelajaran tu. Boleh ke macam tu Kak? Okey, cuma itulah dia macam tak match dengan usul dengan kes kerajaan juga. Oh, okey pun. Tapi idea tu menarik lah. Etika media sosial. Setuju. Tiba kan. Macam Tapi soalan saya ke Kak Zati yang pasal hujah yang pecah pemegang taruh ni kan Kak Zati kan. Adalah beberapa kali, banyak kali juga bawa hujah macam ni dalam pertandingan. Tapi kan bila bangun yang ketiga pihak lawan kan, sebusuk-busuk bidasan dorang akan cakap macam ni. Hujah pihak kerajaan ataupun pembangkang lah sama je, tapi yang bezanya pemegang taruh. So macam bila dia cakap macam tu kan, tapi bila sidang tu pula banyak kali juga kalah sebab diorang cakap macam tu. Adakah benda ni macam boleh diteruskan ataupun dia sebenarnya betul je tapi itu hanya sentimen-sentimen yang diorang tak tahu nak bidas apa? Ke macam mana Kak? Dia bagi saya hujah ni boleh diterima pembahagian berdasarkan kepada pemegang taruh. Tapi dari segi saya pun nampak juga poin bidasan itu apa. Dia boleh nampak macam sama. Terutama kalau bila bercerita dari segi cara penceritaan itu sama. Contohnya kalau guru tu cerita pasal cikgu tu akhirnya dia macam tapi tadi nampak agak lain sebenarnya untuk guru dengan pelajar tu. Sebab guru tu kata dia sendiri yang terkesan dia dah malas nak buat dah malas nak ambil apa-apa tindakan. So dia tidak membabitkan budak sangat dekat situ. Kecuali akhir tu je lah bila cerita pasal akhirnya budak-budak dah tak ada jati diri apa semua kan. Tapi bila masuk dekat part pelajar, dia dah lain kesan dia. Kesan dia memang sepenuhnya kepada budak tu. Iaitu dia budak tu dah tak ada orang nak bentuk dia. So dia kesan dia adalah kepada dia sendiri. So tu nampak lain sebenarnya. Tapi ada certain hujah yang contoh macam dia bukan pemegang taruh. Kalau contoh untuk usul alam sekitar contohnya, dia bagikan kepada pencemaran air, tanah. So itu akan boleh nampak sama. Cuma dia macam beza contoh saja. Tapi kalau yang ni, dia boleh jadi berbeza. So apa yang membezakan antara nampak
boleh nampak sama ataupun tidak adalah apa elemen dalam pemegang taruh itu yang membezakan antara pemegang taruh A, pemegang taruh B. Faham. Kiranya kalaulah kita decide nak buka hujah yang pemegang taruh ni, kita kena bagi tahu siap-siap dalam prep point kita apa, point dia apa. Make sure berbeza lah supaya tak nampak sama kan. Yes, betul. Alright. Nice. Thank you Kak Zati. Okay. Ada soalan lain? Tak ada? Untuk saya simpan lagi. Tiba. tak ada dah. Buat sementara sekarang belum. Okay. Tadi tu. Khairul kata nak bawa masuk ke FOG. Saya dah PM dah kak. Cuma Boji tak reply lagi. Oh, okay. Okay. Apalah. So jumpa malam ni lah kan? Malam ni kak. Pukul 8. Alright. Bye. Terima kasih kak. Okay. Thank you Kak Zati. Thank you Kai. Nurul.